بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam surah Yusuf surah yang ke-12 pada halaman 238. Kali ini kita ingin menyambung kepada babak seterusnya yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang mendebarkan, yang mencemaskan, tetapi dalam masa yang sama juga ada banyak pelajaran yang kita ingin ambil daripada surah Yusuf pada hari ini. Dan kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul, sihat ya? Sihat alhamdulillah Ustaz. Makin menarik Ustaz. Makin mencabar peristiwa yang betul. Berlaku semalam plot yang menarik. Semalam bercakap tentang bagaimana abang ya kepada Nabi Yusuf ini itu satu cabaran ya, tapi hari ini kita berbincang selepas beberapa masa selepas Nabi Yusuf ini duduk di rumah yang indah. Betul. Ya, rupa-rupanya bila dah dewasa ataupun baligh istilahnya itu ada sesuatu yang berlaku. Kalimah pun mencabar Ustaz ini. Mencabar ya. Jadi bagi tuan-tuan, mari sama-sama kita share bersama dengan rakan-rakan yang lain, beritahu pada mereka. Kali ini kita ingin melihat kepada kisah Nabi Yusuf di dalam istana ataupun di dalam rumah pemerintah pada waktu itu. Dan sama-sama kita mulakan dengan subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kita, untuk kami semua, insya-Allah. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 238. Bermula daripada ayat yang ke-23, kita akan melihat kepada kisah Nabi Yusuf dan isteri Al-Aziz. Ini adalah babak yang mendebarkan Ustaz ya. Kita akan lihat sehingga ayat 29. Dan kemudian selepas itu pada ayat yang ke-30 tersebar berita Nabi Yusuf bersama isteri pemerintah dalam kalangan wanita-wanita elit yang berada di kota Mesir pada waktu itu. Jadi kita akan membaca daripada ayat 23 hingga ayat 27 dahulu, kemudian kita akan sambung selepas kita berehat sebentar nanti ayat 28 hingga 30 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita hari ini di halaman yang ke-238 surah Yusuf. Surah yang sangat menarik, penuh syarat dengan pengajaran dan juga peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin berikan kepada kita. Semalam banyak kita berkongsi dan hari ini kita ingin melihat cabaran yang seterusnya. Seperti yang saya sebut tadi, ada huruf-huruf ataupun ada kalimah-kalimah yang perlu kita beri perhatian apabila kita menyebutnya dan barangkali jarang kita jumpa pada tempat-tempat yang lain. Jadi hari ini kita akan baca ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-30. Jadi untuk permulaan ini Ustaz Fazrul, kita baca dulu ayat yang ke-23 hingga 27 sehingga ayat yang ke-27. 27. Ya. Wow, panjang Mula-mula dah panjang. Subhanallah. Okey, baik. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya sudah bersedia? Jom kita mulakan bacaan kita hari ini dengan kita cuba baca bacaan murattal bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 23 hingga ayat 27 Ustaz ya. Alhamdulillah ya, berjaya. Berjaya alhamdulillah bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Ya. Apakah yang berlaku kali ini? Warawaddathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Ya, inilah yang berlaku apabila Nabi Yusuf ini sudah mencapai kepada balagha asyuddahu, ya, ada yang kata umurnya 18 tahun, ada yang kata 20 tahun, 40 tahun, tetapi di dalam Quran tidak dinyatakan. Dalam ayat yang kita bincang semalam sudah mencapai tahap baligh, ya, maksudnya sudah dewasa, ya, kematangan. Maka perempuan yang dia tinggal di rumahnya iaitu Zulaiha yang dinyatakan, ya, walaupun tidak dinyatakan namanya di dalam Al-Quran, rawadathu allati, maksudnya ialah apa? Beliau dia cuba untuk menggoda kepada huwa allati huwa fi baitiha. Menarik istilah yang digunakan di sini Ustaz ya, bahawa
huwa fi baitiha, sebenarnya dia di rumahnya, nya itu merujuk kepada isteri kepada pemerintah itu. Ya, sebenarnya rumah ini rumah pemerintah. Tetapi diletakkan istilah huwa fi baitiha. Ya, kerana apa? Kerana yang pakar kepada rumah tersebut, yang banyak menggunakan masa di rumah tersebut, yang memberi arahan di rumah tersebut adalah isteri kepada pemerintah Zulaiha tersebut. Ya, untuk memudahkan perbincangan kita, kita letak nama Zulaiha Ustaz ya. Jadi warawadathu allati huwa fi baitiha, siapakah yang menggoda? Apa maksud rawadathu ini? Menggoda dalam bahasa Melayu lah Ustaz ya. Betul, Ustaz. Maksudnya si Zulaiha ni ada cara berfikir yang tak berapa okey. Dia nak paksa kepada Nabi Yusuf ini untuk ikut pada dia. Ya. Maka an nafsih, ya, terhadap dirinya, wa ghallaqatil abwab, iaitu Zulaiha, ya, isteri pemerintah ini menutup, istilahnya wa ghallaqati, bukan ghalaqa tapi wa ghallaqa, ya, maksudnya tutup dengan berkali-kali dan berpintu-pintu. Ini maksudnya dah ada strategi yang dibuat oleh wanita Zulaiha ini. Waqalat, ya, dan beliau menyatakan haytalak, ya, marilah kepada ataupun haytalak, kemarilah kamu wahai Yusuf. Perkataan haytalak ini sebenarnya bukan dalam bentuk menggoda yang lembut Ustaz ya, dalam bentuk yang kasar. Maksudnya dia dah minta kepada Nabi Yusuf, ya, untuk datang, tapi Nabi Yusuf tak nak. Sebenarnya Nabi Yusuf ni adalah orang yang membantu di rumah. Jadi dah biasa dengar arahan. Tapi kali ini arahan itu tidak ditepati. Pasal apa? Dalam kes ini bukannya suruh bersihkan lantai ke, suruh susun sofa ke apa ke, bukan. Tetapi kali ini adalah warawadathu allati huwa fi baitiha. Si Zulaiha ini sedang mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, ya. Maka kata Nabi Yusuf, qala ma'adzallah, ya, qala ma'adzallah, aku memohon daripada perlindungan daripada Allah. Ada banyak maksud di sebalik ma'adzallah. Satu, minta perlindungan, tapi ma'adz ini sebenarnya sebagai satu zaraf makan dan zaman dalam istilah bahasa Arab, iaitu tempat untuk diminta perlindungan. Nabi Yusuf minta pada Allah, ya Allah, tolonglah bagi tempat yang bukan di sini. Betul. Pasal di sini adalah tempat yang tak baik. Ya. Satu, dan kalau dari segi zaman, tolong bagi masa yang baik, kerana masa ini adalah mendebarkan musibah yang lebih besar daripada musibah pertama, iaitu bila abangnya meletakkannya di dalam ghayabatil jub, ya, yang itu terpaksa, tak boleh nak lawan pasal dia kecil, ya, abangnya satu kerumpulan letak dia di tempat yang gelap, di perigi buta. Tetapi kali ini Nabi Yusuf ada pilihan. Musibah ada pilihan, sama ada Nabi Yusuf nak menyahut seruan Zulaiha ataupun tidak mahu, ya. Jadi ini lebih mencabar berbanding dengan sana. Di sana tu walaupun susah tetapi tak boleh lawan disebabkan oleh abang-abangnya itu sudah berkomplot. Innahu rabbi ahsana mathwai, iaitu sesungguhnya tuanku. Ada dua yang katanya rabbi ini merujuk pada Allah, tetapi digunakan perkataan rabbi ini juga kepada master ataupun pemerintah. Yang sudah pun kita belajar semalam, bila dibeli daripada pasar tersebut, suruh untuk akrimi, muliakan kepada Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf kata innahu rabbi, tuanku ini, bukan tuhanku tetapi tuanku, ahsana mathwai, itu dah beri aku macam-macam dekat sini, aku ni kenang jasa, ya. Bila Nabi Yusuf beritahu begini, nak beritahu kepada Zulaiha bahawa silalah hormat kepada si suami dia walaupun dia tidak ada di dalam istana ataupun dalam rumah tersebut. Innahu la yuflihu zalimun, sesungguhnya tidak berjaya kepada orang yang zalim. Apakah yang zalim dalam kes ini? Satu ialah bagi Zulaiha yang tidak taat kepada kepada suaminya, ataupun kalau katakan berlaku sesuatu yang tidak baik bagi Nabi Yusuf, itu juga zalim. Jadi kezaliman demi kezaliman yang berlaku adalah menyebabkan seseorang itu tidak berjaya. Maka Allah memberi komentar tentang Zulaiha dan juga Nabi Yusuf dalam keadaan yang amat mencabar ini Ustaz ya. Walaqad hammat bih. Hamma ini maksudnya adalah keinginan yang membuak-buak oleh siapa? Oleh Zulaiha. Wa hamma biha, dan juga Nabi Yusuf juga ada keinginan, ya, laula, sekiranya tidak nampak kepada kebesaran
Tuhannya, kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini komentar tentang perkara ini, Zulaiha dia memang dalam keadaan yang tidak rasional dah Ustaz ya. Dia dalam keadaan tidak rasional, dia inginkan kepada Nabi Yusuf, itu sebabnya dia buat perancangan sampaikan wa ghallaqatil abwab, pintu demi pintu, dan kemudian nak buka itu kena, maksudnya dah ada strategi dia. Padahal Nabi Yusuf dalam komentar tafsir wa hamma biha, kalau Nabi Yusuf ini tidak melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keimanannya tidak terpancar pada waktu itu seperti cahaya matahari, burhan. Maksudnya apa? Nabi Yusuf juga sebagai seorang lelaki yang normal, dia juga ada keinginan. Tetapi disebabkan perkataan laula ini, maksudnya Nabi Yusuf tidak ada, maksudnya keinginan itu tertahan dengan keimanan yang wujud yang Allah nampakkan pada waktu itu. Kadzalika, inilah cara bagaimana Allah memalingkan anhu su'a wal fahsya. Inilah kaedah bagaimana Allah memalingkan Nabi Yusuf daripada keburukan dan juga perkara keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia adalah daripada kalangan hamba yang diikhlaskan. Bukan mukhlisin Ustaz ya, mukhlasin. Kerana mukhlasin ini, bagaimana nak dapat mukhlasin ini ya, diikhlaskan oleh Allah, dilindungi oleh Allah agar ikhlas, sehingga kan dibantu oleh Allah apabila seseorang itu dalam hidupnya ketika senang. Ini komentar daripada beberapa orang ulama. Salah satunya ialah daripada As-Sa'di menceritakan tentang kalau ketika senang kita ini sentiasa ikhlas pada Allah, buat kebaikan, maka Allah akan lindungi kita ketika kita berada dalam keadaan kecemasan. Jadi apakah yang berlaku ketika dah Zulaiha dah nakkan kepada Nabi Yusuf? Nabi Yusuf buat apa? Kita melihat ayat 25, wastabaqa ya, wastabaqa, iaitu mereka berdua berlari, berlumba kepada bab, satu pintu. Bukan abwab tapi satu pintu. Berbanding, kalau kita banding dengan ayat 24 tadi Ustaz ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha, Allah asingkan. Sebenarnya boleh je walaqad hamma ahaduhuma, maksudnya dua-dua saling nakkan. Betul. Tetapi hammat bihi, keinginan Zulaiha dengan keinginan Nabi Yusuf berbeza. Betul. Nabi Zulaiha memang dia dah tak betul lah ni ya. Tetapi kalau Nabi Yusuf ini kerana datang burhan iman, maka dengan sebab itu Nabi Yusuf yang ada keinginan, kalau katakan sebagai lelaki normal, ada keinginan tetapi dihalang oleh keimanan kerana ini adalah perkara yang tidak halal. Maka kali ini Allah kata wastabaqa, dua-duanya berlumba, wa qaddat qamisahu, dan dia menarik koyak baju daripada belakang, wa alfaya, dan bertemu. Apakah yang mereka bertemu tiba-tiba? Wa alfaya ni bertemu tiba-tiba, sayyidaha ladal bab ya, iaitu pemerintah ataupun tuan, iaitu Al-Aziz tadi. Al-Aziz tiba-tiba tercegat dekat situ, berbanding dengan di depan pintu. Maka qalat, kata Zulaiha, ma jaza ya, tiadalah balasan orang yang melakukan, apa balasan kepada orang yang melakukan kerosakan pada keluargamu, illa, kecuali mesti dipenjarakan ataupun diberi azab yang sengsara. On the spot. Licik. Kan kalau kita tengok semalam Ustaz ya, istilahnya kaidakunna azim kan. Bukan, selepas ini kita nanti akan tengok. Al-Aziz tu cakap, sebenarnya kamu ni perempuan kan, perempuan ni memang kaidakunna azim. Dia bukan, dia marah sangat sampai dia generalizekan kepada semua perempuan. Kita zaman sekarang ni jangan pula kita generalizekan semua perempuan memang suka licik. Okay? Ini perkataan pada ayat 28 nanti kita tengok Ustaz ya. Ini adalah perkataan ketika Al-Aziz ni amat marah kepada si isterinya, tapi dalam masa sama ada politik yang sedang berlaku. Jadi kalau kita tengok dekat sini, Zulaiha terus keluar dia punya perkataan kan. Sebenarnya dia yang kejar kan, tetapi bila katakan jumpa suaminya, terus bertukar dia punya ni. Ini apa yang kita kena buat ni kepada orang yang nak merosakkan keluarga kita? Kan. Maka Nabi Yusuf adakah diam sahaja? Ya, itulah yang ada pada ayat 26 yang kita nak baca sekali lagi. Yes, silakan. Baik. Wah, menarik Ustaz. Ayat yang ke-26 kita nak baca. Mari kita baca sama-sama insya-Allah ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال هي راودتني
راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, dia Nabi Yusuf berkata, dia yang menggodaku pada diriku. Pendek saja jawapan daripada Nabi Yusuf berbanding jawapan panjang daripada Masya-Allah yang membuat komplot, ya. Jadi itu sebabnya salah satu psikologi tentang orang yang sedang memberi alasan, jawabnya panjang saja. Betul. Ya, tapi orang yang tak bersalah biasanya dia jawab pendek pasal dia tahu bahawa dirinya betul. Dan apakah yang berlaku selepas itu, kita tengok dahulu perkataan pilihan kita pada kali ini. Sama-sama kita saksikan. Perkataan pada halaman 238 ini, ghalaqa maksudnya mengunci ataupun menutup, ya, sekali dia sebut di dalam Al-Quran. Dan di dalam ayat yang kita bincangkan sebentar tadi, pada ayat yang ke 23, Allah menggunakan perkataan wa ghallaqati, ya, bukan ghalaqa, ya, tetapi ghallaqa maksudnya dikunci, berkunci-kunci. Maksudnya kalau mangga tu sampai 23, selak tu sampai 23, betul, ya, untuk memastikan pintu itu terkunci. Dan inilah yang menjadi strategi bagi Zulaikha, kerana beliau memang berkuasa, memang menguasai rumahnya dan ada agenda jahat bersama dengan Nabi Yusuf. Tetapi kita ingin lihat adakah ianya terbongkar ataupun tidak. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Alhamdulillah. Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita nak terus berkongsi tentang tajwid, dan kita nak menyebut hari ini berkongsi tentang mad, hukum mad. Ini antara hukum yang penting, salah satu hukum yang agak penting dalam bacaan kita. Kenapa? Kerana kita selalu bertemu dengan mad ni, Ustaz. Ada panjang, ada pendek. Kemudian kita nak tahu pula berapa harakat dia. Jadi insya-Allah dalam Quran Time, My Quran Time, kita kongsi sikit sebanyak ulang kaji kita tentang hukum mad. Iaitulah kalau kita ingin melihat mad itu sendiri, apakah itu mad? Kita sama-sama saksikan apa itu mad. Mad bermaksud menambah, menambah. Ia berfungsi dengan memanjangkan suara ketika bertemu huruf mad ataupun huruf lin, kan? Baik. Jadi kita nak seterusnya kita lihat di antara peranan ataupun huruf-huruf mad, huruf-huruf mad dalam Al-Quran ataupun dalam pengajian kita ini ataupun dalam Al-Quran dan tajwid. Huruf mad ada 3 huruf. Huruf-huruf mad, huruf mad ada 3 kesemuanya, iaitu huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya. Huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya. Jika kita melihat ada syarat-syarat dia, iaitulah alif dan huruf sebelumnya berbaris atas,
waw dan huruf sebelumnya berbaris depan, ya dan huruf sebelumnya berbaris di bawah. Sekali lagi saya ulang, huruf mad ada 3 kesemuanya, iaitu huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya. Dengan syarat alif dan huruf sebelumnya berbaris atas, waw dan huruf sebelumnya berbaris depan, ya dan huruf sebelumnya berbaris di bawah. Mari kita lihat contoh dalam halaman yang ke 238 ini ada beberapa contoh yang boleh kita kongsikan. Yang pertama, qala, huruf alif, alif mad, qala itu sebelum ni huruf qaf baris atas. Qala, kan? Nama dia kita akan kongsikan, kita akan bertemu nanti episod yang khusus menceritakan nama dia, tapi kalau kita boleh sebut sekarang mad aslilah, kan? Ma'adha, alif sebelum dia huruf ain baris atas, 2 harakat panjang dia. Seterusnya ayat yang ke-23, la innahu, la lam alif lam, lam baris atas, kan panjang 2 harakat, la. Okey, kita dah jumpa huruf alif mad, huruf alif mad lagi. Kita nak tengok pula akhir ayat yang ke-23 tu waw mad pula, al-zalimuna. Tu waw yang mati, waw yang sukun sebelum dia huruf mim tu berbaris depan, al-zalimuna. Jadi ayat yang ke-23 mad pada ayat yang al-zalimu dengan mad pada sebelum dia la tu berbeza. Wah, masya-Allah. Dia ada keadaan-keadaan dia. Jadi kita akan sentuh secara lanjutnya. Dan contoh yang ketiga iaitu pada ayat yang ke-27, kana, kana, kaf sebelum alif baris atas, kana. Dan juga contoh bagi ya, ya mad sebelum dia mesti baris bawah. Apa dia kalimahnya? Qamisuhu, iaitu qamisuhu, ya mad ataupun ya sukun sebelum dia baris mim, sebelum dia huruf mim, mim berbaris di bawah. Qamisuhu. Masya-Allah. Jadi itu ketiga-tiga contoh alif mad, ya mad, waw mad yang kita kongsikan dalam halaman 238 ini. Jadi nanti kita akan jumpa lagi Ustaz. Mak asli, mak arik li sukun, mak iwat, mak jaiz, mak lazim munfasil, mak lazim kalimi muthaqqal mukhaffaf, mak rempit. Mak rempit tadi. Jadi banyak sekali Ustaz. Jadi asasnya 3 huruf tadi. Alif, waw dan juga ya. Ada guru-guru kita ajar, apa dia huruf mat? Awi. Dia kata awi, alif waw ya. Itu guru ajarlah dulu saya kecil-kecil dulu. Nak bagi mudah ingat. Insya-Allah ya. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi ya untuk perkongsian tentang mad yang kita akan belajar lebih lanjut lagi Ustaz ya. Macam-macam jenis nama tadi dan tujuannya untuk kita jangan tersilap Ustaz kan ketika kita bertemu dengan mad-mad yang ada di dalam Al-Quran. Kita ingin menyambung Ustaz ya kisah Nabi Yusuf ini, dan kita perhatikan sebentar tadi kita sudah pun baca daripada ayat 23 hingga ayat 27 ya 27, di mana bila Nabi Yusuf ya bertemu, ya maksudnya mereka berlari ke pintu dan kemudian bertemu dengan sayyidaha, iaitu tuan rumah tersebut ataupun pemerintah pada waktu itu Al-Aziz. Maka si wanita Zulaiha ini kata apa kena buat kepada orang yang merosakkan keluarga, kan, kepada keluarga kamu, kan, terhadap keluarga ahli keluarga. Maka Nabi Yusuf juga membalas bahawa hiya rawadatni an nafsi, dialah yang menggoda kepada diriku. Maka pada waktu itu ada seorang daripada ahli keluarganya itu yang bersaksi, yang menjadi saksi. Dia kata kalau katakan baju itu terkoyak daripada depan, maka betullah Zulaiha. Yang menipunya ialah Nabi Yusuf. Tetapi kalau ayat 27 itu, kalau katakan bajunya itu terkoyak daripada belakang, maksudnya Nabi Yusuf kat depan, jadi ditarik oleh Zulaiha, maka yang betulnya adalah Nabi Yusuf, Zulaiha yang salah. Maksudnya berlari seorang yang melarikan diri, seorang mengejar. Betul. Siapa yang kejar siapa sebenarnya? Kalau kejar Zulaiha depan, jadi maksudnya bila Nabi Yusuf bergaduh apa sebagainya itu, maka terkoyaklah baju Nabi Yusuf daripada depan. Kan? Jadi ini satu kaedah berdasarkan bukti. Pasal sekarang ini dua-dua kata apa nak buat, dua-dua claim apa ni? Dua-dua claim. Maka
Apakah sambungannya? Kita baca ayat 28 hingga ayat 30 babak seterusnya. Terima kasih Ustaz Fas. Ini menarik Ustaz ya. Subhanallah. Itulah antara keunikan surah Yusuf yang penuh dengan peristiwa dan juga komplot-komplot yang berlaku. Tapi yang mustahaknya lah bukti-bukti yang dinyatakan itu. Pasti ya dalam Al-Quran diceritakan kepada kita. Baik, kita sambung ayat yang ke-28 sehingga yang ke-30. Kita cuba pula dengan bacaan murattal. Murattal Ustaz, kita cuba lama kita tak baca nahwan Ustaz. Nahwan. Oh, nahwan. Antara ki dia antara ki dia Taranum nahwan. Kita cuba insya-Allah tuan-tuan ayat yang ke-28 hingga 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 28 hingga ayat 30, 3 ayat yang pendek saja Ustaz ya, tetapi banyak dia punya pelajaran daripada bahagian sini. Bukti penting. Bukti penting ya. Falamma ra'a qamisahu, apabila pemerintah itu Al-Aziz memerhati kepada baju Nabi Yusuf qudda min dubur. Masya-Allah. Koyak daripada belakang ya. Maksudnya dah confirm dah ya bahawa sebenarnya Nabi Yusuf yang betul, dia yang kat depan, dikejar oleh Zulaiha dan tarik baju dia terkoyak. Maka kata Al-Aziz ini innahu min kaidikun ya. Sesungguhnya kita tengok sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, sungguh hebat tipu dayamu. Tipu daya siapa ni? Bila cakap tentang kunna ini sebenarnya Ustaz merujuk kepada kamu semua wanita. Ada satu wanita je kat sini. Ini betapa marahnya Al-Aziz pada waktu ini. Dia menyatakan bahawa kaidikunna ini ialah satu komplot, satu tipu daya yang dibuat oleh wanita, isteri je tapi dia terus generalize kepada dia umumkan kepada semua wanita, perempuan ini memang suka buat komplot, suka buat tipu daya ya. Dan ini adalah satu perkataan daripada Al-Aziz pada waktu ini. Kemudian apakah yang dibuat oleh Al-Aziz? Dia panggil kepada Yusuf a'rid an hadha. Ini kita kena ingat Al-Aziz ini adalah ahli politik. Pemerintah pada waktu itu. Jadi orang politik ni Ustaz ya, dia kalau boleh dia tak nak dia punya skandal ataupun masalah yang ada itu dikeluarkan. Nanti kalahlah undi nanti. Habis asid ya. Jadi dia cakap pada Yusuf a'rid an hadha. Dah cukup tu kan. Okey, jangan cerita pada orang ramai apa sebagainya. Dan kemudian cakap pada isterinya wastaghfiri li dzambik, dan kamu mohonlah ampun atas kesilapan. Ini memalukan ni. Kamu kena minta ampun ya.
Tetapi perkataan hujung itu yang perlu kita beri perhatian, innaki kunti minal khatiin. Masya-Allah. Sesungguhnya kamu ini termasuk daripada orang yang khatiin. Ini adalah orang yang tersilap. Sebenarnya di dalam al-Quran, kalau bunuh misalnya, kalau kita cakap tentang surah sebelum ini, kita bincang tentang tuan-tuan melihat kepada hukum had, kan, hukum jenayah, iaitu ada orang yang bunuh secara sengaja dengan secara tidak sengaja. Yang sengaja itu muta'ammidan. Kalau tak sengaja itu maksudnya khata'an. Jadi di sini bila innaki kunti minal khatiin, sebenarnya Al-Aziz nak bercakap pada si isterinya, sebenarnya kamu tersilap. Tak apalah, kamu tersilap. Dia nak memandang ringan perkara tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan sebagai ahli politik, sebenarnya mereka, yang si isteri tahu apa kelemahan suami. Betul. Dan si suami pun tahu kelemahan isteri. Kalau dia keras sangat pada isteri, kamu ni memang muta'ammidan contohnya, maka apa jadi? Abang, jangan cakap lebih ya. Saya kalau saya buka Allah. Kan. Jadi si suami dia kena main politik dengan si isterinya. Betul. Dan cara dia bercakap bahawa a'rin an hadha, ya, dahlah Nabi Yusuf, dah cukup dah. Jangan apa istilahnya, lupakanlah, kan. Perkara itu adalah salah satu daripada perangai orang politik. Kerana apa? Kerana mereka nak memastikan reputasi mereka itu tetap di atas walaupun ada kesilapan yang berlaku. Kecuali bagi ahli politik yang memang amanah alasannya. Tapi kebanyakannya yang disampaikan di dalam ayat ini menjelaskan tentang psikologi orang-orang yang ada kuasa, yang ada terlibat dengan dunia politik. Ia mempunyai cara berfikir yang sebegini, termasuk dengan pasangannya juga. Ya. Maka kita tengok pada ayat 30. Nah, ayat 30 kita nak baca sekali lagi Ustaz ya. Di sini sebenarnya perkataannya waqala niswatun. Okey. Niswatun itu sebenarnya ialah bukan sekadar nisa ya. Tetapi niswah ini ialah wanita-wanita yang dia ada satu geng dan mereka ni ada satu agenda untuk berbuat sesuatu. Sebenarnya wanita-wanita politik ataupun isteri kepada ahli politik, mereka ini sebenarnya sesama sendiri. Kalau katakan ahli politik yang tidak amanah kan, tidak beriman, isteri-isteri yang kurang beriman ini dia tak suka sesama sendiri. Betul. Pasal apa? Pasal dia kalau boleh nak jadi first lady. Ya. Jadi kalau boleh dia nak hancurkan orang sana agar dia pun jadi lebih ni lagi. Jadi dia ada dia punya komplot-komplotnya. Pasal apa? Pasal mereka tak ada buat apa sangat pun kecuali dia membawang. Betul. Kan, kecuali yang beriman lah. Membawang ini yang disampaikan pada ayat 30. Kita baca sekali lagi. Ya, subhanallah. Baik, terima kasih Ustaz. Kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-30 ni ada kalimah yang menarik Ustaz. Syaghafaha hubba. Wah, nanti Ustaz pasakan kongsikan apa maksudnya. Mari kita baca dulu ayat yang ke-30 dengan bacaan. Kita cuba mujawad nahawan Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, isteri Al-Aziz menggoda dan merayu hambanya untuk menundukkan dirinya. Hambanya benar-benar menjadikannya mabuk cinta. Kami pasti memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Jadi mereka ini berkumpul Ustaz ya, fil Madinah ini bercakap, dia mengumpat kan, membawa, dia kata Imra'atul Aziz, isteri kepada Al-Aziz pemerintah pada waktu itu, menggoda fataha
ya, menggoda kepada pemudanya iaitu Nabi Yusuf an nafsih, ya, untuk dirinya, maksudnya nak kepada Nabi Yusuf. Qad syarafaha hubba, ya, sesungguhnya dia telah menjadikan istilah dalam bahasa Melayu ni Ustaz, mabuk cinta. Ya, syarafaha hubba ini cinta yang mendalam yang sampai tahap angau. Ya, kalau tengok kepada selipar saja kan dia dah dia dah nak tengok atap rumah saja. Lalu tengok atap rumah. Lalu ya. Okay, jadi ini istilah ini ya. Perumpamaan kalimah ni. Perumpamaan dia lah, perumpamaan ni Ustaz ya. Tapi nak ceritanya mereka membawang. Ya, dia kata ini memang dah tahap mabuk cinta, dah gila bayang apa sebagainya. Maka inna lanaraha fi dhalalim mubin, sesungguhnya kita melihat bahawa dia ni dah sesat ni dah. Dalal ini dia ada kaitan dengan hub Ustaz ya. Sebabnya waladhdallin kita baca dalam surah Fatihah itu dia ada kaitan dengan hub. Bila seseorang itu terlampau cinta sangat dalam agama Kristian, kerana terlampau cinta sangat kepada Nabi Isa sampai dia dalal, dia tersesat sehingga kan dia rasakan bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan, bukannya makhluk. Pasal cinta sangat. Dan kesan cinta ini, dia ada satu buku ditulis Raudatul Muhibbin, ya, taman orang yang bercinta ni. Istilah cinta dalam bahasa Arab ni banyak sangat. Ya, itu yang sampai Laila itu dia jadi gila, majnun, sampai dia nampak kepada apa anjing pun dia kata itu adalah Laila kan. Jadi cinta jangan main-main Ustaz ya. Itu istilahnya qad syarafaha hubba. Jadi mereka pun berborak-borak, bercakap-cakap tersebut. Jadi tersebar satu Mesir. Maka apakah yang berlaku selepas itu ya, kepada Zulaiha, kepada isteri Al-Aziz, kepada Al-Aziz dan juga kepada Nabi Yusuf. Inilah yang kita akan lihat esok saja, insya-Allah. Dah nak salat-salat boleh tengok. Dan ia satu perkara, muka surat 238 ni sebenarnya psikologi tentang manusia ya. Dan bagaimana kalau kita kembali balik tadi bahawa sebenarnya kalau orang mengumpat, dia boleh membawa kepada menipu sampai boleh membunuh pun. Kerana dosa yang satu dia boleh membuka pintu kepada dosa-dosa yang lain. Yang kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil resolusi dan kita minta dijauhkan Ustaz ya. Selepas ini kita berdoa, kita lihat resolusi bersama. Yang pertama, daripada halaman 238 ini kita perlu ingatkan sesama rakan agar tidak melakukan dosa atau kezaliman yang menempah kegagalan. Yang kedua, bina jiwa ikhlas dan diikhlaskan Allah ya untuk terhindar masalah sosial. Dan yang ketiganya, berhati-hati dengan tipu daya jantina berbeza kerana ianya adalah satu perkara yang diingatkan oleh Allah di dalam halaman 238. Kita berdoa Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, mak ayah mertua kami ya Allah, muslimin dan muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, tanamkan cinta dalam hati kami dengan Al-Quran kalammu ya Allah, agar kami tidak jemu-jemu mendengarnya, agar mata kami tidak pernah penat melihat huruf-hurufmu, huruf-huruf kalammu ya Allah, agar mulut kami, lidah kami tidak jemu-jemu melantunkan bacaan Al-Quranul Karim. Hati kami, hati yang senantiasa dibaluti dengan keindahan kemu'jizatan Al-Quran, membacanya, memahaminya dan mengamalkannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Kita doa pada Allah Subhanahu taala sebentar tadi, moga-moga Allah kabulkan dan kita menjadi orang yang ibadinal mukhlasin ya, hamba-hamba kami yang diikhlaskan. Kerana apa? Ketika senang tuan-tuan mencari al-Quran, inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan al-Quran. Kita nak pastikan ketika senang kita mencari Tuhan, maka ketika susah Tuhan akan melindungi kita
sehingga kita terjauh daripada masalah dalam keluarga, masalah sosial, pelbagai masalah yang melanda kepada negara. Kita akan bertemu lagi dalam siaran ulangan pada hari ini untuk malam ini dan pagi esok sebelum kita menyambung apa yang berlaku bila dah tersebar berita ini ya. Dan jangan lupa tuan-tuan jaga kesihatan ya dalam kita melihat kisah ini, jaga vaksin ya, dapatkan dan temujanji ditepati ya, insya-Allah. Moga-moga ini adalah usaha kita untuk Allah selamatkan kita di dunia, sehinggalah kita sampai di akhirat nanti. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.